Ada 4 jalan kita boleh masuk syurga. Pertama, jalan dia apa? Afsyus salam. Sebarkan salam. Jalan masuk syurga. Ni, punya lama dah duduk sini pada pukul 8 sampai pukul 11.30. Salam pun tak. Tegak kepala. Tak tengok kiri kanan dah. Mangah hoi. Tengok kiri kanan siapa? Duk tegak, tambah-tambah pula orang sebelah dia yang dia tak suka. Lagi dia tegak. Datang juga biawak ni menyampah aku, kata dia. Dia panggil orang sebelah tu biawak. Astaghfirullahalazim. Bila nak masuk syurga? Pihak masjid bagus, pihak pengurusan Felda bagus. Dia buat program perarakan lah apalah. Untuk apa? Sebab dia nak ambil hak nombor 2. Wasilul arham. Sambung silaturahim. Dengan kita datang ramai-ramai ni, Nabi kata sambung silaturahim. Jalan masuk syurga. Ni tuan-tuan nampak tak bunga telur ni? Berapa lama ni Kak Nak buat ni? Kak Nak, Kak Gaya, Kak Tipah, Kak Zah. Sampai buasir ni duduk ni. Pusing naik buasir tu. Kenapa yang mereka sanggup buat? Untuk nak bagi sambung silaturahim. Bukankah mulia ni tuan-tuan? Tapi sayang, ada orang cakap maulud Nabi ni bid'ah. Astaghfirullahalazim. Bid'ah tang mana ni? Modal ni. Dia punya bunga tu pun modal, telur tu pun mahal sekarang ni, tuan-tuan tahu. Telur tak ada ni. Bahasa orang Perak, telur. Tapi dia pun sanggup buat. Ini orang Johor, orang Negeri Sembilan, inilah perangai dia. Bila buat ceramah aja, bunga telur mesti kat depan. Meriah lah orang Johor, orang Negeri Sembilan ni meriah. Ini tak banyak ni, baru ada 10 ni, tak banyak, tuan. Saya pergi ceramah di Johor hari tu, sampai tak nampak saya, nampak bunga telur je. Tang manalah Ustaz Kazim, tak nampak. So penuh pentah. Hebat. Dalam hati saya kata, alhamdulillah adalah rezeki aku kot bunga telur. Habis-habis ceramah saya tanya driver saya, ada dia orang bagi bunga telur? Tak ada Ustaz. Alhamdulillah. Dia pun lupa nak bagi. Malam besok ceramah lagi, saya sebut benda yang sama, tuan. Dia orang perasan saya, dia orang bagi 1 raga, 1 jambak ni dia bagi, tuan. Ada dia orang bagi bunga telur, Faiz. Ada Ustaz kat belakang. Saya pun gagal lah kereta. Tak tengok dah, gagal buka belakang aja. Buka makan seletak balik, tuan-tuan. Weh, telur masin. Astagfirullah lah. Sabar je lah, tuan. Yang tuan-tuan yang susah-susah payah ni untuk apa? Untuk sambung silaturahim. Yang ketiga, Nabi kata apa? Jalan nak masuk syurga. Jalan nak masuk syurga nombor 3, wa at'imut ta'am, bagi orang makan. Jalan nak masuk syurga bagi orang makan, dan orang Melayu adalah orang yang paling suka bagi makan. Masuk rumah buat kenduri, anak masuk asrama buat kenduri, anak masuk universiti buat kenduri, balik umrah pergi umrah buat kenduri, anak masuk pusat serenti buat kenduri, mati pun kenduri, meminang kenduri, tentu belanja kenduri, hantar belanja kenduri, kenduri kahwin lagi kenduri. Tambah-tambah kita duduk di Felda dulu-dulu ni, selepas hari kenduri, datang lagi orang kampung mengira sudu. Kumpulan bero pinggan mangkuk. Berapa pinggan pecah, berapa gelas pecah. Kenduri tak? Makan lagi. Astaghfirullahalazim. Inilah jalan ke syurga. Buat, tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan datang ke sekolah saya. Dulu saya buat kenduri. Saya buat nak main sekolah saya bayar RM10 ya. Duit makan bayar RM10. Duit makan pagi, makan tengah hari.
Kemudian tuan-tuan, lepas PKP saya kata siapa yang datang tak payah collect RM10, percuma. Bayangkan tuan-tuan, sekali datang 1,000 orang. Bagi makan pagi, bagi makan rehat, bagi makan tengah hari. Kalau garu kepala ni tuan-tuan, boleh botak lah. RM15,000 sekali pelawak datang, 20 bas. Setiap minggu. Ni minggu depan ni 20 bas lagi. Makan. Pasal apa? Pasal saya ambil hak Nabi cakap, jamu orang makan, jamu orang makan. Jangan takut. Allah bagi rezeki yang lain untuk kamu. Maka tuan-tuan ambil sunnah Nabi kita ni. Jamu orang makan. Jangan bila tetamu datang tak jamu-jamu sampai balik hamba Allah tu. 3 jam berbual. Haram jamu air. Elok dia nak balik, tak apalah gaya, aku nak balik dah. Ya Allah, Kak Nak, tak minum apa pun. Nak minum apa dan kau tak bancuh? Takkan aku nak ke dapur, aku nak goncang ni sekeping kau. Itulah bahasa kita. Ya Allah, tak minum apa pun. Malah. Lepas ni kita jamu orang. Yang keempat, jalan nak masuk syurga tu apa? Sembahyang malam. Wasallu bil laili wan nasu niyamun. Semayanglah pada waktu malam, sedang orang lain tidur, awak semayang malam. Kata Nabi, tadkhulul jannata bisalam. Kamu akan masuk syurga dengan sejahtera. Nombor 1, sebarkan salam. Nombor 2, sambung silaturahim. Nombor 3, bagi orang makan. Nombor 4, semayang malam. Masuklah syurga. Bila nak sembahyang malam tu Ustaz? Tuan-tuan yang saya muliakan, semalam saya tak tidur. Kemarin semalam dulu pun tak tidur. Di Mekah pun saya tak tidur. Sebab saya ni ada penyakit tak tidur. Saya hanya boleh tidur bila duduk dalam kereta. Sebab tu saya balik, kereta berjalan, belum keluar pada Felda ni saya tidur. Dan driver dengan PA saya jangan cakap aku nak tidur. Radio tutup, saya nak tidur. Tapi kalau kereta tu berhenti, saya jaga balik. Jam, saya jaga balik. Saya hanya boleh tidur dalam kereta. Sebab tu saya pakai kereta hantu, vampire. Senang saya tidur. Dan saya dah beli dah tempah satu kereta lagi. Nama dia motorhome. Dalam kereta tu ada jamban, ada katil, ada dapur masak. Lepas ni tak gaduh tuan. Jam saya masak telur. Agak-agak sakit perut, jamban ada tuan. Tengah duduk tempah. Agak-agak ngantuk tidur ya. Saya tak tengok dah kereta hak laju ke apa, tak mau dah aku nak cari kereta tu. Nama dia camper van, nama dia motorhome nama dia. Jadi mangga-mangga kalau nak berjalan boleh dengan saya. Bawa telur satu papan kita masak. Saya tak tidur. Adakah saya nak marah pada Allah? Ada orang datang jumpa saya minta saya ubatkan dia tak boleh tidur dah 2 bulan. Saya kata saya dah 16 tahun tak tidur. Saya pun tak tidur, saya nak ubatkan abang tak tidur pasal apa? Ada satu YB, 5 tahun dia tak tidur. Minta saya ubatkan. Saya kata saya 15 tahun YB, saya tak tidur. 2 tahun lepas saya jumpa dah. Kenapa saya tak marah pada Allah? Saya tak boleh tidur? Tuan-tuan, malam-malam tak tidur, tuan-tuan nak buat apa? Nak tengok TV sampai bila? Saya dulu mula-mula tak tidur malam, saya ambil mop, saya mop lantai, bersih rumah saya. Saya iron baju. Lepas tu saya masuk hospital. Doktor nak tengok kenapa saya tak tidur. Doktor paksa saya tidur. Makan ubat yang paling kuat, injek ubat tidur yang paling kuat, tak tidur. Sampai saya duduk atas kerusi malah di hospital.
Doktor tu ambil benda apa atau duduk depan saya, dia gantungnya tu. Saya tengok lalai yang tidur doktor, saya tak tidur. Pening doktor. Lama-lama saya kata, oh, Allah dia nak suruh aku semayang malam. Pasal aku banyak dosa. Pasal aku banyak dosa. Sejak daripada hari itu tuan-tuan, tak apa lah. Allah suruh aku taubat, Allah suruh aku semayang. Maka saya pun tak marah apa, tak tidur. Kalaulah saya waktu saya tak tidur tu saya duk main TikTok tak habis-habis, saya lah orang paling bodoh sekali. Kalaulah sepanjang malam saya tak tidur, saya duk tengok bola sepak, saya orang paling bodoh sekali. Kenapa Allah bagi kamu masa untuk kamu taubat, kamu tak buat? Semayang malam kamu tak buat? Baca Quran kamu tak buat? Rugi betul. Kenapa Ustaz kata rugi? Sebab saya walaupun tak tidur malam, besok pagi saya boleh kerja. Saya tak pening, saya sihat, saya boleh berjalan buat kerja. Maknanya Allah suruh saya taubat. Saya nak ajak pada tuan-tuan yang ada penyakit yang sama macam saya, ataupun orang yang bangun tengah malam, janganlah bangun pergi kencing je. Tang-tang ada kedai kencing mana? Pukul 2:30 bangun, kencing, lepas tu tidur balik. Rugi bang. Semayang 2 rakaat taubat, semayang 2 rakaat tahajud, semayang 2 rakaat hajat. Matikanlah aku dalam iman, ya Allah. Dan tak lama lagi kita akan sampai bulan Ramadan. Tak lama lagi dah tuan-tuan, oi, nak masuk bulan Rejab, nak masuk bulan Syaban. Lepas tu datanglah Ramadan. Bersinarlah masjid kita, cerahlah masjid kita Ramadan nanti. Abang-abang, tuan-tuan yang saya hormati, sekolah saya mula dibuka 2006. Sekarang 2022. Setiap bulan Ramadan, sepanjang bulan Ramadan, kami menghidupkan surau kami. Kami buat qiyam mulai setiap malam. Selama 16 tahun dah. Agak-agak kalau tiap-tiap malam qiyam mulai, jumpa tak Lailatul Qadar? Jom tuan-tuan, hari ini kita pakat dengan pengurusi. Bermula Ramadan tahun ini, jam 3 pagi kita akan berkumpul. Kita habis semayang 4 pagi. Lepas tu kita bersahur. Lepas tu kita tunggu subuh. Lepas tu kita balik. Tuan-tuan, saya mula-mula buat cuma 8 orang saja pelajar pondok saya. 8 orang je pelajar pondok saya buat tahun 2006. Pelajar pondok makcik-makcik ni datang jumpa saya, Ustaz. Kami nak cakap, Ustaz jangan marah nak. Kenapa kak? Kami tidur, ada orang kejutkan kami. Dia main ibu jari kaki. Bila kami bangun tak ada orang. Kadang-kadang Ustaz bila kami semayang pukul 3, 2:45, kami rasa ada orang belakang semayang kami ni, belakang ni duduk semayang Ustaz oi. Tapi tak ada orang. Bila kami dah sebut amin, ramai pula yang sambut Ustaz. Soalan kami Ustaz, hantu ke? Saya kata tak kot. Bulan Ramadan kan hantu kena rantai. Saya pergi ceramah di Baling. Saya jumpa dengan satu guru pondok. Saya tanya dekat dia, tuan, sekolah saya tu, makcik-makcik pondok tu duduk mengadu. Pintu mereka kena ketuk. Kaki mereka kena duduk kejut nak sembahyang malam. Bila kami sembahyang malam, kami rasa macam ramai di belakang. Tu apa benda tuan? Alhamdulillah, dia kata. Sekolah kamu ni akan jadi besar, sekolah kamu ni akan diberkati, sekolah kamu ni akan meriah. Alhamdulillah. Teruskan. Dia cakap dekat saya ni tuan-tuan 2006, sekarang 2022.
Pelajar saya dulu 8 orang, sekarang ada 270 yang duduk di pondok. Setiap bulan tuan-tuan, orang luar yang datang melawat sekolah saya lebih 5,000 orang datang. Setiap minggu 1,000 lebih yang datang. Orang luar saya sebelum PKP lagi banyak tuan-tuan. Sebelum PKP sekali melawat 30 bas, 20 bas, 40 bas. Dan hari ini tuan-tuan, sekolah saya alhamdulillah tuan-tuan ada 70 lot tanah sekarang. Dan kami buka cawangan yang baru di Sungai Perak. 9 ekar. Yang ni kita buat lagi canggih. 1 bilik, 1 ruang tamu, semidi. Saya nak cakap apa pada tuan-tuan? Yang saya nak cakap barakahnya kita menghidupkan malam pada bulan Ramadan. Dulu kami semayang hanya 8 orang. Sekarang yang datang semayang 400 orang tuan-tuan. Semayang malam saja 400 orang. Sepanjang bulan Ramadan. Dulu kalau habis-habis semayang, lari balik pondok, bersahur di pondok. Sekarang tak payah bersahur dah. Setiap malam orang sponsor untuk bersahur. Tak payah kami nak masak lah. Orang bagi duit, orang bagi sahur, makan. Berkatnya tuan-tuan. Jadi kalau tuan-tuan nak keberkatan turun pada Felda kita, jom kita mulakan tahun ini. Kita pakat adik-beradik kita, anak beranak kita, jiran-jiran kita. Kita hidupkan semayang malam. Kita buat qiyamul lail. Kita buat sahur bersama-sama. Kita buat semayang subuh berjamaah. Sebab Nabi kata, man sallas subha fahuwa fi zimmatillah. Siapa-siapa yang semayang subuh berjamaah, Allah akan jaga dia. Mudah-mudahan bila kita jaga semayang subuh, kita jaga qiyam di dalam masjid kita, orang jahat tak masuk dalam kampung kita. Orang yang nak memecah belahkan masyarakat tak jadi dalam kampung kita. Allah selamatkan kita daripada bala, daripada musibah, penyakit. Dengan apa? Subuh dan qiyamul lail berjamaah. Jadi tuan-tuan, saya tutup kuliah dan ceramah kita pada tengah hari ini dengan satu hadis Nabi tadi. Man sallas subha fahuwa fi zimmatillah. Siapa yang semayang subuh berjamaah, Allah akan jaga dia. Mudah-mudahan Allah jaga tuan-tuan, Allah jaga anak-anak kita, Allah jaga cucu-cucu kita. Allah jaga kampung kita, felda kita, negeri kita. Hasil daripada kita semayang subuh berjamaah. Dan insya-Allah pada bulan Ramadan nanti kita cubalah buat qiyam. Imam muda tuan-tuan ada. Saya habiskan 30 juzuk sebulan waktu qiyam. Cantik tuan-tuan. 30 juzuk Ramadan tarawih dan 30 juzuk untuk kita qiyamul lail. Alhamdulillah. Terima kasih pada pengurusi Jabatan Kuasa Karya. Terima kasih pada pengurusan Felda. Terima kasih pada tuan-tuan. Walaupun kita tengah hari panas, tapi tuan-tuan bertahan. Inilah orang yang hebat. Saya tak hebat. Saya ada pentas saya sendiri. Saya ada kipas saya sendiri. Saya ada bunga-bunga sini. Sebab tu tak heran saya boleh ceramah 1,5 jam. Yang hebat tuan-tuan, tu makcik duduk kipas pada tadi. Balik tu kompon loose tangan tu. Tapi dia tak balik pun. Abang haji kita ni panas tuan-tuan, tak bergerak pun. Abang rela kita ni tak duduk pada beberapa jam tuan-tuan. Tuan-tuan beratur daripada lepas subuh lagi. Akak-akak yang pakai bunga ni pada malam tadi pakai dah tuan-tuan. Yang hebat tuan-tuan bukannya saya tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah balas semangat tuan-tuan, kehebatan tuan-tuan dengan diampunkan dosa tuan-tuan, dinaikkan darjat kita dan diberikan pahala. Dan andainya ada pahala atas apa yang kita buat pada hari ini, kita hadiahkan pahalanya juga kepada ayah dan ibu kita, sama ada yang masih hidup atau yang telah kembali ke rahmatullah.